Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mahfuz Muhammad Noor dari Realology. Hari ini nak berceritakan dengan anda tentang tali tergelincir. Apakah itu tali tergelincir? Tali tergelincir ni adalah bila tali kita, bila tali kita ni boleh bergerak lagi dalam spool. So dalam spool atau gelendung ni kita panggil spool lah kan. Tali ni masih boleh bergerak. So apakah kesan dia? Kesan dia adalah bila kita nak gunakan drag, sistem drag pada reel kita, bila kita tarik tali tu keluar, ya, memang ada resistance. Memang kita rasa, ada tegangan, ada tension tau. Maksudnya macam drag ni bekerja. Tapi sebenarnya, sistem drag kita tak bekerja. Sebaliknya, tali tu saja. Okay, tali tu saja yang bergerak dalam spool dan kita akan tengok spool kita duduk diam, tak bergerak. So, masalah ni boleh berlaku kepada spinning reel atau overhead reel. Tetapi lebih cenderung berlaku dengan overhead punya reel. So, spool spinning ni biasa kan, dia antara sebab-sebab yang tuan-tuan kena tengok pada reel yang lebih mudah berlaku adalah apabila dia punya hub pada spool tu kecil. Bila hub pada spool kecil, iaitu pada overhead reel yang kapasiti dia besar, selalunya hub dia kecil. Senang tali nak tergelincir atau tali itu nak slip. Juga apabila permukaan spool ni, permukaan hub di dalam ni kalau tak ada alur-alur, kalau dia tak ada lubang-lubang dan dia adalah tekstur licin, macam contoh tuan-tuan boleh tengok reel Osha Giga, tuan-tuan boleh tengok kepada reel-reel macam Benex Camion, hub kecil dan dia punya permukaan hub pada spool ni licin. Ni senang berlaku. Okay. So, saya ada 3 soalan yang saya nak tanyakan kepada tuan-tuan dan saya akan bagi jawapan dia. Yang pertama sekali, apakah penyebab kepada tali tergelincir? So, kalau kita faham ni, senang kita nak selesaikan masalah ni. Alright, kalau kita faham, senang nak selesaikan masalah ni. Right, apakah penyebab kepada tali tergelincir? Sebabnya adalah material tali itu sendiri tidak dapat grip, tidak berjaya grip spool ni. Alright, tidak berjaya grip spool ni. Okey, soalan yang kedua. Adakah ikatan pada spool ni, ikatan bila kita nak masukkan tali, kita akan ikat. Adakah ikatan ni membantu atau menjamin bahawa tali tidak akan tergelincir? Jawapan dia, surprisingly, tidak. Ikatan belum tentu akan boleh menjamin yang tali anda tak tergelincir. Alright. So, jadi apa cara yang paling pasti? Cara yang paling pasti ni soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga adalah, bolehkah kita masukkan tali tanpa menggunakan sebarang ikatan dan tali tidak akan tergelincir? Jawabnya adalah boleh. 100% boleh. Alright. Sebenarnya ikatan, apa fungsi ikatan tu? Ikatan ni sebenarnya untuk mudahkan kita je. Untuk kita ikat, so tali tu boleh tersendal dan kita boleh mula gulung. Itu saja. Alright, kita boleh mula gulung. Problem dia adalah macam mana nak pastikan benda ni tak menjadi masalah adalah material tali tu sendiri. Dan tuan-tuan tahu tak? Masalah ni sebenarnya bermula sejak tali braided. Tali braided, tali sulam atau tali benang, ni nama-nama common dia, digunakan, diperkenalkan dalam market. Tali braided ni dia memang tak melekat, tak grip dengan aluminium punya spool. Dulu masalah ni tak berlaku sebab tali tangsi yang selalu digunakan tu memang naturally akan grip, akan pegang spool. Tak ada sebarang ikatan pun, dia akan tetap pegang spool dengan baik. So, saya akan demokan sedikit. Kebetulan saya ada reel yang saya perlu test dia punya drag. Disebabkan kita baru je buat drag plate yang baru, drag plate custom. Sebab drag plate daripada reel ni tak tahu pergi mana. Owner hantar kat saya, kata benda ni dah tak ada. So, kita terpaksa buat yang baru, drag plate dia. Kita terpaksa buat drag washer yang baru. Dan selepas dah buat ni, saya tentulah nak pastikan yang reel ni boleh berfungsi dengan baik. So, kalau saya nak test dia punya drag, yes, betul. Dengan pengalaman yang saya ada, kalau saya kuncikan drag saja dan saya putarkan spool ni dan gauge berapa resistance dia, saya dah boleh agak berapa drag yang boleh dihasilkan. Tetapi cara yang lebih baik adalah saya juga nak tengok betapa smooth, jika drag ni ada problem, ada rasa-rasa yang tak patut, sebab kita buat drag plate yang lain kan, bukan pakai drag plate asal daripada reel ni, dan kita pun baru masukkan carbon tex punya drag washer untuk reel ni. So, kita akan test. Right? So, saya akan demo kepada tuan-tuan yang mana
kalau kita faham mengenai apakah punca kepada masalah tali tergelincir ni, insya-Allah kalau kita ada material yang betul, kalau kita ada solusi yang betul, tanpa sebarang ikatan pun kita boleh masukkan tali dengan sangat efisien. Alright. So, ingat balik kepada soalan yang pertama tadi, apakah penyebab kepada tali tergelincir? Jawapan dia adalah material tali itu sendiri. Material tali braided tidak secara semula jadinya adalah licin dengan spool aluminium. Kebanyakan reel sekarang ni pakai spool aluminium, biasanya licin. Dan sebab tu juga tuan-tuan akan dapat lihat tau. Tengok macam manufacturer ni. Dia ada letakkan satu jalur getah kat sini. Dan dia ada buat juga alur-alur pada spool ni. Satu jalur getah. Untuk bagi apa? Untuk bagi tali tu boleh grip. Boleh grip kepada spool. Alright. So, kenapa kita perlu selesaikan masalah ni sebelum kita pergi mancing pun? Jawapan dia macam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih lagi bergantung kepada ikatan. Alright, masih lagi bergantung. Boleh tuan, saya loop banyak-banyak kali, lepas tu saya ikat semua. Yes, kemungkinan boleh. Tapi ianya tetap bukan jalan yang paling pasti. So, dalam mancing ni, saya percaya ramai daripada tuan-tuan nakkan kepastian, betul ke? Okay, nakkan kepastian. Sebabnya, kalau benda ni berlaku, tuan-tuan, bila tali tu tergelincir semasa kita punya trip, awal-awal kita ikat apa semua mungkin tak berlaku. Tapi bila tali kita dah basah, masa tu baru berlaku. Dan kalau spinning, senang sikit tau. Senang sikit nak detect. Dia akan jadi macam mana? Kita tengok drag kita keluar, tapi spool tak ada bunyi drag. Senang kata tak ada bunyi drag sebab spool kita tak bergerak. Untuk nak ada bunyi drag tu, spool kena bergerak. Tali keluar tapi tak ada bunyi spool dan spool pun duduk diam. Tapi kalau overhead reel, tuan-tuan, saya ceritalah, overhead reel, jangan kata pemancing. Kadang-kadang pomen-pomen reel yang nama-nama besar, yang dah berpengalaman pun, masih lagi tak dapat detect masalah tu. Buka reel 3-4 kali, tapi sebenarnya masalah dia adalah tali tergelincir di dalam spool. Okay, so saya akan buat sedikit demo untuk tuan-tuan dapat lihat betapa mudahnya untuk kita fix benda ni. Dan kita jumpa sekejap lagi. Baik, so kita ada reel Daiwa BG MQ, Daiwa BG MQ size 10,000. Reel ni besar. Alright, so macam mana kita nak masukkan tali? Sebab untuk test drag, kita kena masukkan tali dalam reel ni. Dan saya juga dah cerita dengan tuan-tuan, saya nak demokan kepada tuan-tuan yang sebenarnya kita tak perlu pun guna ikatan. Alright, untuk pastikan tali grip dengan baik. Okay, so apakah 2 tips yang saya boleh berikan kepada tuan-tuan? Tips yang pertama, lapikkan spool tu dengan tali tangsi dulu. Right, lapikkan spool tu dengan tali tangsi. Berapa banyak? Tak perlu kira dia punya panjang, tapi tengok dia punya lapisan dalam spool. So, minimum dia sebanyak 3 ke 4 lapisan di dalam spool. Berapa poundage? Guna yang sama poundage pun boleh, guna yang lain poundage pun boleh. Janji, biasanya saya akan pastikan ada 3 ke 4 lapisan. Kenapa? Sebab tali tangsi ni memang secara semula jadi dia akan grip pada spool aluminium yang digunakan pada reel, especially reel zaman sekarang. Sama ada spool tu licin ke, berlubang ke, tak berlubang ke, no problem. Alright. Kalau, apa lagi yang kita nak, cara yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan, tips yang kedua adalah kalau kita tak ada banyak capacity pada spool tu, iaitu contohnya overhead atau casting reel yang mana ruangan dalam spool tu tak cukup. Untuk kita nak lapikkan tali tangsi lagi, dah makan ruang, betul tak? Yes. Kita boleh gunakan sedikit masking tape. Kita boleh gunakan sedikit masking tape. Masking tape biasa je, kita potong dalam, banyak ni, sikit je. Kita potong, kita ikat. Ikat pada spool tu. Tak nak ikat pun tak apa. Betul cakap? Tak nak ikat pun tak apa. Kita boleh tapekan aja. Kita boleh tapekan aja tali tu, tanpa sebarang ikatan, tapekan. Lepas tu nanti, biarkan tali tu melilit di atas masking tape tu, insya-Allah. InsyaAllah tali tu takkan slip. Tapi jalan yang paling pasti bagi saya adalah tali tangsi. Saya punya preference adalah sentiasa tali tangsi. So, kalau reel tuan-tuan macam reel yang shallow spool tak payahlah pakai. Masking tape pun tak payah. Tali tangsi pun tak payah. Sebab apa? Texture. Biasanya shallow spool pada reel-reel yang kategori ultralight ni,
dia ada lubang-lubang. So lubang-lubang tu akan bantu, naturally akan bantu dah spool tuan-tuan, yang di mana tali tu boleh grip spool tu dengan baik, insyaAllah. Okay, so kat sini saya alihkan kita punya pandangan. Alright, so kita ada reel kita dan kita ada tali tangsi ni. Dan kalau kita nak masukkan tali dalam reel, saya sangat sarankan kalau kita pakai rod. Okay, saya sangat sarankan kita pakai rod. Sebab apa? Dia mudah cara, dan tali tu taklah berawang-rawang sangat. Okay. Itu kalau reel spinning. Kalau reel overhead, sebarang reel overhead, tak kiralah BC ke overhead reel ke, saya sangat-sangat sarankan, terutamanya yang ada sistem level wind penyusun tali tu, kita gunakan rod yang penuh. Rod yang penuh, tali tu kita masukkan dalam setiap guide. Kalau spinning ni kita letak macam ni, separuh daripada rod saja pun dah memadai. Okay. So saya tunjukkan kepada tuan-tuan dekat sini. Saya pasangkan tali ni kepada kita punya peralatan dekat sini. Dekat sini tuan-tuan akan lihat, tak nampak, tapi saya akan pasangkan tali kita ni pada kita punya line winder. Okay, tali ni masuk kepada kita punya line winder dan saya akan ketatkan dia. Okay, saya akan ketatkan dia. Alright. Lepas tu saya akan masukkan, saya akan lalukan dia ke dalam kita punya rod ni, lalu dalam guide ni. Dan surprisingly tuan-tuan, walaupun rod ni adalah rod yang dia poundage pun tak ada, ni adalah rod murah dia, RM15. Okay, yang saya gunakan untuk anak saya punya set dulu. So surprisingly sebenarnya, walaupun ni adalah rod yang poundage dia mungkin 2-4 pound kot, tapi muat tu. Tengok, muat nak masuk reel RM10,000 ni. Salah satu sebabnya kenapa saya masih ada standby benda ni dekat kita punya workshop lah. So masukkan ni dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Alright. So kita bukan nak demo, nak cakap kosong ke apa ke, tak ada. Okay. So cara dia macam mana tu? Macam mana nak masukkan tanpa ikatan? Macam mana nak masukkan tanpa ikatan tu mudah saja. Okay. Dah nampak berselirat tu dengan tali-tali apa semua. So kita kemaskan sikit. Kita kemaskan sikit tali ni biar dia tak ada yang bersimpul-simpul tu, yang bengkok-bengkok, kerawang-kerawang tu. Okey. Saya buka bil ni dan saya akan lalukan tali ni macam mana tali tu disusun. Okey, macam mana tali tu disusun, dia akan pusing arah ni. Okey, dia akan pusing arah ni. So saya pusingkan je. Sedikit tali ni. Lepas tu apa yang saya akan buat, saya betulkan ni. Ekor dia ni saya tak ikat pun. Right, saya akan masukkan tali ni. Lepas tu saya akan timpakan je dengan lilitan tali tu. Cukup kuat tak ni? Saya akan timpa je dengan lilitan tali tu dan saya tutup balik. Okey, tutup balik bil ni dan tengok, saya dah boleh tarik ni, nampak? Spool kita akan bergerak. Okey. So saya masukkan kita punya tali ni dan alamak, tak kena tempat, dah terskip. Jarang buat benda ni atas meja. Okey, so baik. Sekarang ni saya akan gulungkan, kita punya ni. So sedikit tips lagi untuk kita nak masukkan tali dengan baik. Kita perlu pastikan yang tali boleh grip spool, satu. Yang kedua adalah tali ni cukup tegang. So bila cukup tegang semasa dimasukkan, dia akan masuk dengan padat. Alright, yang tu kita kenapa nak masuk dengan padat? Ringkas dia adalah supaya elakkan tali kita ni, untuk elakkan tali kita boleh terbenam sesama sendiri. Kalau terbenam sesama sendiri, dia akan bawa problem yang lain pula lagi. Okay, so saya gulung dulu sikit dan ada sedikit je resistance sebab tali tangsi ni, tali tangsi kita tak perlu nak masukkan dengan resistance yang tinggi. Sebab dia bukan macam tali braided. Okay. So, saya masukkan tali yang berkekuatan 60 pound. Yang ni adalah 60 pound daripada jenama pen.
So memang saya ada standby, memang saya ada standby tali tangsi ni memang untuk kegunaan kalau reel macam ni lah, terutamanya. Sebab apa? Sebab saya perlu pastikan kadang-kala saya kena check reel ni dia punya drag ni cukup ke tidak. Okay? So kita dah pun penuhkan kita punya spool ni. Salah satu amalan saya adalah kita kena penuhkan spool ni pada paras yang optimum, especially bila kita nak test dia punya drag. Kalau kita test drag dia pada kapasiti yang tak penuh pun tak apa, asalkan kita faham apa yang kita buat. Kalau kita test pada kapasiti yang tak penuh, bacaan drag tu akan lebih tinggi. Kalau test pada reel yang separuh penuh, setting yang sama, contoh setting yang sama macam ni, kalau test pada penuh dia 8 kilo, kalau tali tu separuh tanpa kita adjust, dia akan jadi 10 kilo, 11 kilo macam tu. So kita kena faham apa yang kita buat. Okey. Seterusnya, apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil saya punya drag scale, saya punya drag scale. So dekat sini saya gunakan drag scale yang berkekuatan 11 kilo. So tadi ni, apa yang saya tunjuk ni adalah tips kepada pomen-pomen reel di luar sana. Sentiasa standby tali tangsi ni, especially kapasiti yang besar-besar untuk anda test. Boleh buat untuk drag test bagi kita punya klien punya reel lah. Kalau anda kaki-kaki mancing pun, pemancing-mancing semua, rakan-rakan audiens semua boleh buat benda yang sama juga. Bagus, ada standby tali tangsi ni. Satu, kita boleh gunakan untuk melapik kita punya spool. Kalau contoh tali tak cukup, kita boleh lapik dulu dengan tali tangsi, lepas tu kita sambungkan braided line, asalkan dia sampai, walaupun tali tu saja yang kita nak masukkan, tak cukup nak penuhkan spool, tapi dia boleh penuhkan sampai ke paras yang optimum. Okay. So, now saya akan buat kita punya drag test. So, saya harap dia taklah akan mematahkan saya punya rod yang murah ni. Kita berpada-pada lah. Kita berpada-pada. Okay. Berapa kilo saya nak test untuk reel ni? So kalau untuk reel yang macam ni, reel yang bersaiz 10,000 bagi saiz BGMQ ni, Daiwa BG Monocoque 10,000 ni, saya akan berpuas hati kalau reel ni boleh mencapai sekitar 7 ke 10 kilo. Dan saya akan tengok dekat mana dia boleh capai 7 ke 10 kilo tu dari segi berapa banyak yang kita perlu kuncikan. Alright. So saya buat sedikit homework dulu. Saya akan kuncikan drag ni sampai habis. Lepas tu saya bagi discount sikit. Lepas tu saya longgarkan separuh pusingan. Saya longgarkan separuh pusingan ni, saya akan try pusingkan spool ni dengan saya punya tangan. Okay. So bila saya pusingkan ni, saya rasa dia sekitar dalam 6 ke 7 kilo lah sekarang. Mungkin 5 ke 7 kilo punya ni. Kenapa tak lagi tepat tuan? Sebab tangan saya pun, walaupun dah biasa buat benda ni, tapi tangan saya pun boleh lari-lari. Sebab tu saya masih guna penimbang. Okay, sebab tu saya masih lagi guna penimbang. Alright. So saya nak keluarkan sedikit tali ni dan kita nak susun balik beberapa layer yang telah melonggar tadi. Okay. Alright. Bersimpang siur lah kita punya tali dah. Okay. Alright. So apa yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan verify. Dan sebenarnya ni pun satu lagi tips untuk pomen-pomen di luar sana. Kita tak perlu pun nak buat ikatan dekat sini, as long as kita belit pada kita punya. Sama juga tali tangsi, saya cakap tadi dia akan grip dengan spool, tali tangsi juga akan boleh grip dengan hook besi ni. Dengan hanya beberapa lilitan saja. Mari saya tunjukkan. Okay. So kita boleh lilitkan tali ni dengan lebih kurang 10 ke 15 lilitan. Lepas tu percayalah dia takkan slip. Ni. Okay, dia takkan slip dan saya tak perlu nak buat sebarang ikatan pun. Okay. Tapi saya just nak tarik dulu. Okay. Alright. Saya tak nak membebankan saya punya rod ni. Dan macam saya cakap, 5 ke 7 kilo sekarang ni, dia register lebih kurang 7,5. Okay. 7,5 kilo. Separuh pusingan daripada kunci mati. Separuh pusingan daripada kunci mati ni saya dapat
saya dapat 7.5 kilo. So ni satu indication yang baik. Saya test lagi. Okay. Dan bagus untuk kita gunakan tali tangsi ni adalah walaupun kita tak gunakan tegangan yang kuat untuk masukkan tali ni, tapi dia tidak terbenam sesama sendiri. So separuh pusingan daripada kunci mati saya dah dapat. Saya dah dapat 7,5 kilo. So ni salah satu indication yang baik, dan daripada sistem drag yang saya dah buat, tengok dia punya size washer dan drag plate yang saya dah buat. Saya anggarkan bila kita kunci habis, dia akan boleh dapat 9 ke 10 kilo tu dengan pastilah. 9 ke 10 kilo dengan pasti, tapi sama ada reel ni boleh cope dengan drag yang sebegitu, itu cerita lain. Sebab tu saya sebagai seorang pemain reel, saya perlu tahu dan saya perlu check pada reel ni sendiri, walaupun apa jua yang specs tu katakan. Tak kira sebenarnya apa specs tu katakan. Yang penting adalah bila saya ukur, saya kena tengok feedback pada reel ni. Dia dah mula flex ke, dia dah mula membengkok ke. Kalau saya just tegak je, follow specs daripada manufacturer, insyaAllah banyak reel yang akan gagal. Terutama ni reel-reel yang kata drag 15 kilo, drag 25 kilo tu. Yang tahu je tahulah. Okay, so itu saja yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini. Gunakan dua tips yang saya berikan tadi untuk mengelakkan tali tuan-tuan tergelincir dalam spool, especially reel-reel yang kita nak gunakan untuk tugasan yang berat lah. Sebab apa kita kena betulkan ni, supaya kalau di lapangan nanti susah, bila dia berlaku nak detect pun susah. Kadang-kadang dah sampai ke meja-meja pomen reel selain saya pun susah nak detect, buka reel 3-4 kali pun tak jumpa, padahal problem dia dekat luar je. Dan kalau berlaku masa kita pancing, susah. Sangat susah untuk kita betulkan. So, diharapkan memberi manfaat kepada tuan-tuan. Sedikit perkongsian daripada saya ni. Semoga membantu anda memancing dengan lebih baik. Daripada saya, Mahfuz Muhammad Noor, Reelology. Assalamualaikum.